Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada kali ini saya akan berkongsi dengan siapa yang akan melihat video ini tentang kitab Dakwah yang Sempurna, Peringatan yang Utama, karya Imam Habib Abdullah Al-Haddad yang diterjemahkan oleh Said Ahmad Ismail. Saya akan membacakan bahagian pertama, iaitu berkaitan dengan ulama dan nasihat para ulama, peringatan dan pengancaman terhadap mereka, iaitu peringatan dan ancaman terhadap para ulama. Jadi ada yang mungkin zaman dah ni kita tengok semakin menjadi melabel kepada setengah pihak tentu sebagai ulama su', ulama kerajaan dan sebagainya. Jadi perkara ni bukan yang pelik. Bahkan di Mesir dulu, Syekh Zaki Ibrahim yang seorang yang hebat tu pun pernah dilabelkan sebagai ulama usultah ataupun ulama kerajaan lah. Baik. Jadi kita tengok apa kata Imam Abdullah Al-Haddad. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Ketahuilah bahawa para ulama itu adalah kepala dari tubuh manusia dan pemukanya. Jadi ulama itu adalah kepala dari tubuh, kepala utama lah. Cubalah kita jumpa orang tak ada kepala, tu bukan orang tu, kita akan lari. Orang tak ada kepala. Umpama mereka, umpama ulama, sama dengan perumpamaan garam dalam makanan. Umpama garam dalam makanan, kalau tak ada garam, nak buat kari, gulai dan sebagainya, tak sedap. Makanan menjadi bagus, sedap dengan bagusnya garam, dan menjadi rosak dengan rosaknya garam itu. Sebab itulah ada yang bermadah, ya ma'syaral qurra, ya milhal balad, ma yuslihul milha idzal milhu fasad. Wahai kumpulan qurra, qurra ni ulama lah. Wahai cahaya negara, tiadalah enak asinnya, tiadalah enak asinnya, yang tak rasa masin, jika garamnya rosak pula. Siapa para qurra? Para qurra itulah ulama negara. Kalau zaman dulu, zaman sahabat, umpamanya qurra tu ialah para ulama. Dan nama ini, yakni nama qurra ni, pernah dipakai oleh ramai terhadap para ulama di zaman yang lalu. Sebab orang-orang yang mengaji Al-Quran itulah merupakan para ulama yang mengetahui liku-liku agama
perintah-perintahnya, yakni perintah agama dan hukum hakamnya. Hukum-hukum dalam agama, yang mana satu yang halal, yang mana satu yang haram, yang mana satu wajib, sunat dan sebagainya. Kerana apabila mereka membaca Al-Quran, ulama ni, bukan kita lah, mereka memahami maksudnya. Kita baca Quran tak faham maksud, dah kadang tak baca pun. Mereka mengetahui surhan dan larangannya, dorongan dan cegahannya, di mana tempatnya yang mesti dibuat pegangan daripada Al-Quran. Jadi Al-Qurra adalah para ulama, saya ambil satu daripada kitab tambahan daripada kitab Tafsir Al-Qurtubi, iaitu tentang siapa yang patut jadi imam dalam salat. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa'lamuhum bis sunnah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang jadi imam ialah siapa? Aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling aqra', yang paling qari dengan kitab Allah, qurra'. Jadi kata para ulama, antaranya Imam Al-Auza'i dan juga Imam Syafi'i, Abu Thawr, mereka mengatakan ya ummuhum afqahuhum, yang jadi imam tu siapa? Afqahuhum, orang yang paling faham tentang fiqh. Sebab apa? Orang yang faqih ni dia lebih arif dengan perkara-perkara semayang, dan mereka mentakwilkan hadis ni ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, dengan mana al-aqra' ialah al-afqah minas sahabah. Jadi orang yang paling afqah, yang paling faqih lah yang jadi imam. Sebab apa mereka mentakwilkan al-aqra' ni sebagai al-afqah? Sebab para sahabat ni mereka bertafaquh dengan Al-Quran, bukan hanya setakat hafal saja. Jadi pada uruf pada zaman tersebut, apa yang disebut al-qurra, yang dimaksudkan ialah al-fuqaha. Bila kata al-qari ialah al-faqih. Dan mereka juga beristidlal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Beliau menyuruh supaya Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Kerana apa? Kerana kelebihan, kerana ilmu yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Baik. Lagi kita akan tengok lagi huraian Imam Abdullah Al-Haddad. Sebab itu sangat sedikit sekali orang yang menghafal Al-Quran dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila beliau, dia tulisan kitab ni beliau, apabila beliau wafat, beliau telah meninggalkan, bagi saya lebih susah kita kenal perkataan baginda. Baginda telah meninggalkan beribu-ribu dari sahabatnya, ramai para sahabat beribu-ribu. Namun bilangan yang betul-betul menghafal Al-Quran hanya beberapa orang saja dari mereka. Ada yang mengatakan hanya 4 orang, dan ada yang mengatakan 7 orang, namun tidak dapat ditentukan dengan pasti. Jadi ini menurut Imam Abdullah Al-Haddad lah. Dia kata ada yang mengatakan 4 orang, ada mengatakan 7 orang. Pada pendapat saya, ramai lagi yang hafal Quran. Kita tengok macam Sayyidina Umar dijumpa dengan Sayyidina Abu Bakar supaya ditulis dan dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sebab ramai yang hafal Quran meninggal kerana sebab perang dan sebagainya.
Barangkali yang dikatakan 4 orang ataupun 7 orang yang betul-betul hafal Al-Quran ialah mereka yang tasmi' memperdengarkan bacaan Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkalilah. Wallahu alam. Bila ada orang yang sudah menghafal surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, 2 surah itu saja, dia sudah dikira dalam golongan para ulama dan para fuqaha, mereka di kalangan para sahabat tu. Allah hafal 2 surah tu dah jadi ulama dah. Zaman kita lah ni hafal sampai 30 juzuk. Belum tentu lagi dia tu ulama. tak faham Quran, nahwu saraf pun tak faham. Nak i'rab bismillah pun gagap-gagap. Sudah. Zaman kita lah ni lah lemahnya kita berbanding zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab apa? Kita akan tengok di dalam sebuah hadis bermaksud barang siapa yang sudah menghafal Al-Quran, maka darjat kenabian sudah dilengkapkan di antara kedua lambungannya. Cuma dia tiada diwahyukan kepadanya. Tu dia. Orang hafal Quran ni seumpama dah orang kata apa, darjat kenabian. Ke bawah pada darjat kenabian ialah para ulama lah. Cuma dia ni tak diwahyukan. Tu orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Al-Quran. Makna menghafal ialah dapat membacanya di luar kepala. Di luar kepala. Dan menyebutkan bacaannya tanpa melihat kepada Al-Quran itu lagi. Tak tengok dah ke Al-Quran tu. Baik. Kita baca sikit. Lepas ni dia kata, Al-Quran pokok segala ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah wahyu yang mulia diturunkan dari Tuhan yang mulia Allah Ta'ala ke atas utusannya yang mulia. Itu dia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalamnya terkumpul semua ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan terkumpul dalam Al-Quran. Terkumpul semua ilmu pengetahuan orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir, dan berita-berita zaman baharu dan zaman akan datang, semua ada dalam Quran. Perfect. Sesuai sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, fihi naba'u man qablakum. Padanya, pada Quran terdapat berita orang yang sebelum kamu. Wa naba'u man ba'dakum. Dan berita orang yang sesudah kamu. Sampai akhirat semua dah. Sampai lepas. Cerita dalam syurga, neraka apa dah. Wa hukmu ma bainakum. Dan hukum hakam di antara kamu. Segala hukum hakam semua dalam tu. Hukum-hukum yang bertakluk dengan af'al mukallifin. Mukallaf siapa? Kita ni manusia dan jin. Hukum tentang apa? Hukum tentang ibadat, muamalat, munakahat, jinayat dan sebagainya. Tunggu nak tatbik tak tatbik ya. Nak laksana tak laksana ya. Tak tahulah bila nak buat. RUU pun lah ni diam dah lah ni. Kita serah kat dia apalah. Tu kerja dia apa. Kita pangkah yang kita rasa yakin boleh bawa Islam pada kita lah. Mereka nak tipu pun tu urusan daripada dengan Allah Ta'ala. Siapa yang berbicara dengannya, man qala bihi, berbicara dengan Al-Quran, sadaqah, pasti benar. Bicara dengan Al-Quran pasti benar. Wa man hakama bihi adala, siapa yang menghukum dengannya pasti adil. Allah.
Tak tahulah siapa yang jadi hakim kat mahkamah lah ni. Siapa yang tak balas cakap tak kena dengan hukum-hukum jenayah, fiqh jenayah. Fiqh jenayah kata lain, yang duk ada dalam mahkamah syariah hukum lain. Wa man iltamasal huda min ghairihi adallahu Allah. Dan siapa yang mencari petunjuk dari selain daripadanya, daripada Al-Quran, akan disesatkan oleh Allah Ta'ala. Itu dia cerita tentang Quran. Semua ada cerita-cerita sebelum kita, cerita-cerita selepas kita, dan hukum-hukum semua lengkap dalam Al-Quran. Namun sekarang telah berlaku pada sesetengah kaum. Ni kata Imam Abdul Al-Haddad ni, pada zaman dia tu. Dia 4 kurun, 5 kurun sebelum kita ni. Seseorang di antara mereka, setengah-setengah kaum ni lah. Mungkin kita sekali lah kot. Allah kena kat kita. Apabila membaca Al-Quran dari mulanya hingga ke akhirnya. Mungkin boleh baca mula ke akhir ni 1 tahun sekali lah, bulan Ramadan. Saya kata kat saya lah, bulan lain malah baca. Baca Quran dari mula hingga ke akhirnya, tiada suatu pun yang diertikannya, tak reti, tak faham apa yang dibaca, tidak tahu apa sebabnya dia diturunkan, tak tahu asbabun nuzul, dan kerana apa dia diturunkan, kerana apa, sebab apa, ada ilah apa, hikmah apa, tak tahu. Kita ni lah. Baca Quran dari awal sampai last tak tahu sehabuk pun. Tu beza kita dengan para sahabat dulu. Beza kita dengan para sahabat tu, yang kata para sahabat tu depa hafal Quran 2 surah saja, iaitu surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran, dah jadi ulama dah. Sebab apa? Kalau kita tengok surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dalam tu banyak tentang ayat-ayat hukum, dan para sahabat depa baca Quran bukan macam kita. Kita satu habuk pun tak faham, tapi depa hafal dan depa faham, dan depa amalkan dalam kehidupan seharian. Kita ni dahlah baca Quran daripada awal sampai habis khatam, tak faham satu habuk pun, tak faham, tak tahu asbabun nuzul, hikmah sebab apa diturunkan. Dahlah tu, kemudian dia terus tiada menghiraukan dirinya sama ada dia tahu atau tidak tahu. Dia tahu tak tahu, sama aja, tak ambil tahu pun. Baca Quran, tapi sifat 20 tolak. Baca Quran, tapi tak mau ikut mana-mana mazhab. Hal ni pun lebih kurang macam tu lah. Surah Iraq bismillah minta reti. Tiba-tiba kata, saya boleh faham Quran, sunnah, faham ikut kepala otak dia. Supaya timbul semacam kegairahan. Kegairahan, kegemaran dari dalam hatinya, hendak menuntut ilmunya, atau hendak mengenalinya. Kalau dia tak tahu, tuntut ilmu. Terutamanya ilmu-ilmu yang fardu ain, yang menerangkan tentang Al-Quran. Semua ilmu fardu ain tu, iaitu tauhid, fiqh, tasawuf, semuanya cerita tentang Al-Quran dan sunnah, ijma', qiyas dan sebagainya. Kita yang malas mengaji. Tambah lagi, nak tambah lagi, belajar tafsir lagi, khususnya tafsir ayat ahkam.
Semua ini berlaku dari sebab kelalaiannya Allah, kita ni lalai, dan sebab berat berpaling hatinya daripada memahami kitab Tuhannya ini. Duk tak mau hati ni, tak mau nak faham, tak mau tadabbur dengan Al-Quran. Iaitu kerana terlampau dipengaruhi oleh dunia dan keinginan yang keras terhadap nafsu syahwatnya, serta terpedaya oleh keindahannya. Itu dia. Kan nak kata kita ni lah, saya hamba ni lah, duk terpengaruh dengan dunia, dengan syahwat Allah. Adakah orang yang lebih sesat dari manusia yang beginilah sifatnya? Itu dia. Musannif tempelak kita, dia kata manusia jenis sesat dan beginilah keadaannya. Itu asal ulama mana ni, sesuai dengan bunyi firman Allah yang bermaksud, mereka itu umpama binatang, malah lebih sesat lagi daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang alpa dan lalai. Surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika kal an'am bal hum adall. Macam natang. Macam natang. Bal hum adall. Sesat lagi pada binatang ni. Binatang kot lah, mereka bukannya mukallaf. Mereka tak ada diberikan akal, tak boleh fikir. Kita ni kehidupan yang boleh berfikir. Kalau dalam mantik al-insan hayawanun natik, kehidupan yang boleh berfikir, itu kelebihan kita. Jadi kalau tak mau fikir, tak mau tadabbur dengan ayat Quran, lebih teruk lagi daripada binatang. Kini tahulah anda bahawa Al-Quran yang mulia itu adalah induk segala ilmu. Induk segala ilmu. Dalam Quran semua ada ilmu. Dan perbendaharaannya, pembendaharaan ilmu dalam Quran tu, pokok segala ilmu dan tempatnya. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Surah An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan Al-Quran itu ke atasmu wahai Muhammad untuk tibyanan likulli syai', untuk menerangkan segala sesuatu. Semua ada dalam Quran tu. Dan dia menjadi petunjuk, rahmat dan berita gembira bagi kaum yang beriman. Dan firman-Nya yang lain, ma farratna fil kitabi min syai', surah Al-An'am ayat 38. Tiadalah kami, kata Allah, yakni Tuhan kita, mengalpakan, lalai sesuatu pun di dalam Al-Quran itu. Allah tak alpa. Itu sifat lemah. Sifat lemah, sifat kekurangan tak ada pada Allah. Istihadatul mustahil. Maka jika anda melihat seseorang manusia membaca Al-Quran tanpa tartil, tanpa tadabbur, dan tidak memahami maknanya, kita muhasabah diri kita. Adakah kita baca Quran tartil ke tak tartil, tadabbur ke tak tadabbur, faham ke tak faham makna dia? Kalau tak faham makna, kalau kita di kalangan ahli yang boleh baca kitab tafsir bahasa Arab, kita baca tak kitab tafsir tu? Ataupun kalau kita tak tahu, kita tanya tak para alim ulama, para asatizah yang boleh menerangkan kita maksud makna bacaan dalam Al-Quran yang kita tak faham tu. Dan anda mendapatinya ketika membaca
berkeadaan lalai. Allah, dia templok kita lagi. Dan tidak memberikan perhatian apapun kepadanya, kepada apa yang kita baca, yakinlah anda bahawa dia itu sedang alpa dan terlindung hatinya dari Al-Quran, serta terdinding fikirannya dari maksud ayat-ayatnya. Dia sedang ditimpa kutukan dan murka dari Allah Ta'ala. Hatinya telah tertutup sesuai dengan bunyi firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ada qulubin aqfaluha. Surah Muhammad ayat 24, yang bermaksud, apakah mereka tiada memperhatikan ataupun tadabbur kata-kata makna ayat-ayat Al-Quran, am ada qulubin aqfaluha, ataupun memang hati mereka terkunci pintu-pintunya. Allah, baca Quran tapi hati kita terkunci. Maka carilah jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita membaca Al-Quran menurut apa yang sewajarnya. Dan saya menyarankan diri saya dan tuan-tuan supaya baca ambil dalam satu bab daripada Ihya Ulumuddin, yakni tentang adab tilawatil Quran. Ada adab tilawatil Quran. Dan Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, guru kita, ada membuat satu kitab tentang adab-adab membaca Quran yang diambil daripada kitab Sayrus Salikin. Kitab Sayrus Salikin itu pun ringkasan diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Yang tu pun boleh. Ada dijual kalau di Sungai Petani, di Maktabah Darussalam Sungai Petani, di sebelah dengan pejabat zakat daerah Kuala Muda, dekat Bandar Laguna. Dia punya token nama Ustaz Muzakir. Tu dia. Habis siap nama Muzakir, Ustaz Muzakir. Nak beritahu nombor telefon dia, carilah. Ini tu dah Al-Quran. Allah. Jadi kita kena muhasabah pada diri kita. Adakah kita baca Al-Quran, kita tadabbur, kita bagi faham, kita cuba nak amalkan Al-Quran. Ni kita dahlah sampai Quran pun tak, baca pun tak. Allah, saya lah tu. Faham pun tak, nak amal pun tak. Tiba-tiba klaim diri sendiri ulama. Allah, klaim diri sendiri sebagai seorang alim, padahal amal tak seberapa, ilmu tak seberapa. Jadi muhasabah balik diri kita. Bila kita baca Quran dengan tadabbur Al-Quran adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhul Quran. Apabila para sahabat tanya tentang apakah, macam mana akhlak Nabi adalah Quran. Quran tu sendiri kita nak baca adalah cerita akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih khususnya lagi, ada setengah ulama kata dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun tu adalah akhlak Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tu dia. Yang penting bila kita baca Quran, kita tadabbur tu, yang pertama sekali untuk diri kita, untuk hati kita, kita tanya diri kita, adakah kita bersifat dengan sifat tu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, adakah salat kita khusyuk, sembahyang sampai 40 tahun. Khusyuk tak khusyuk. Duk gaduh benda yang tak ada kaitan dengan kita, padahal patutnya benda yang berkaitan dengan kita tentang salat khusyuk kita tak ambil tahu. Gitu juga ayat-ayat Quran banyak tentang ayat-ayat tentang orang munafik. Tak payah duk tuju kat orang, tak payah tengok kat orang ni duk label orang ni munafik haraki lah apalah. Kena tanya diri kita, ada tak sifat-sifat orang munafik tu dalam diri kita? Bahkan kalau cerita tentang ayat orang kafir sendiri pun kita tanya balik, ada tak sifat-sifat kufur? Sifat-sifat kufur saya kata, bukan kita kata kufur. Kita untuk diri kita sendiri dulu, barulah kita boleh tuju kepada orang lain. Jadi saya rasa takat ni saya dulu dalam pertemuan kali ini, dan insya-Allah saya akan, bila dah free, saya akan sambung balik tentang nasihat kepada ulama. Bagus ni kitab tentang dakwah yang sempurna. Dakwah yang sempurna, peringatan yang utama. Kalau boleh baca kat Masjid Surah ni cukup cantik. Dakwah. Dakwah. Sebab apa? 3 perkara menurut ni last ni. 3 perkara menurut Syekh Sa'id Hawa dalam kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus. Kitab tersebut merupakan kitab yang dipilih Syekh Sa'id Hawa, susun balik berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin. Bila susun ikut, dia kata adalah susunan dia lain sikit dari Ihya Ulumuddin, tapi ringkasan kepada Ihya Ulumuddin dia susun balik. Kata Syekh Sa'id Hawa dalam kitab tu, dia kata 3 perkara yang diturunkan, diutuskan para rasul. Yang pertama at-tazkir, bagi tazkirah, bagi al-wa'zu, boleh kata juga al-wa'zu, at-tazkir ni. Kita kata macam cerita orang tabligh ni dia buat cerita-cerita tentang fadail, tu at-tazkir. Yang terpenting tu bagi semangat kita untuk, contohnya cerita tentang kelebihan sembahyang jemaah dan sebagainya. Yang kedua at-ta'lim. Ni ta'lim, ilmu. Tak kira ilmu tentang tentang tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, ataupun ilmu-ilmu yang lain, ilmu alat, ilmu mantik, ilmu nahwu dan sebagainya. Satu lagi ialah at-tazkiyah. At-tazkiyah ialah proses penyucian jiwa. Jadi kata Said Hawa, para da'i, para alim ulama mesti membahagikan masanya untuk buat 3 majlis ni, iaitu majlis wa'zu, majlisul wa'zi atau majlis tazkirah. Yang kedua majlisul ilmi atau majlis at-ta'lim. Yang ketiga majlis at-tazkiyah. Kena bahagi 3 tu. Bagi siapa yang mampu. Kadang-kadang ada yang boleh bagi tazkirah tapi dia bukannya orang alim. Bagi tazkirah je lah, bagi bayan boleh. Ada setengah dia orang alim tapi dia tak erti nak bagi tazkirah, nak bagi bayan tak erti. Buat cara dia mengarang kitab apa. Ada orang boleh bagi tazkirah dan dia orang yang berilmu tapi tak erti tentang proses-proses nak tazkiyah, menyucikan jiwa. Maka kita kena buatlah perkara-perkara yang berkaitan dengan bagi kita. Wallahu alam. Terima kasih buat siapa yang menonton.